Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan atau ini yang berlaku kepada Nick Elin dan anaknya selepas memenangi keputusan atau menang perbicaraan di mahkamah berkaitan dengan tuntutan saman mereka. Ini kata mereka dan ini yang terjadi. Lepas dikutuk, dikeji, dilaknat, alhamdulillah menang, kata Nick Elin. Peguam Nick Elin, Nick Abdul Rashid, meluahkan rasa syukurnya selepas berjaya membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen syariah Kelantan. Saya buat untuk semua. Dan alhamdulillah setelah dikutuk, dikeji, dilaknat, alhamdulillah keputusannya positif, kata beliau lagi. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada peguam yang mewakilinya, Badan Peguam Malaysia serta NGO Sisters in Islam SIS. Wanita dari Kelantan bersama anaknya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman, hari ini berjaya mendapatkan pembatalan daripada Mahkamah Tertinggi Negara. Panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat dalam keputusan majoriti 8 berbalas 1 membenarkan petisyen mereka. Anak beranak itu mencabar perlembagaan 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. Antara peruntukan yang dianggap tidak sah ialah mengenai kesalahan memusnah dan mencemarkan tempat ibadat, Seksyen 11, liwat, Seksyen 14, persetubuhan dengan mayat, Seksyen 16, persetubuhan dengan bukan manusia, Seksyen 17, dan gangguan seksual, Seksyen 31. Menurut Tengku Maimun, Badan Perundangan Kelantan bertindak melebihi kuasa dengan menggubal enakmen yang bercanggah dengan jadual ke-9 Lembaga Perlembagaan Persekutuan. Tengku Maimun sekali lagi mengingatkan Nick Elin dan Tengku Yasmin bukan mencabar kedudukan Islam dan sistem kehakiman syariah. Sebaliknya, keabsahan peruntukan itu di sisi perlembagaan kerana melanggar had kuasa negeri. Lindungi pertahan kedaulatan undang-undang. Bercakap kepada media selepas keputusan itu, Nick Elin juga berkata, dia membawa kes itu untuk menegakkan perlembagaan persekutuan dan demi kebaikan Malaysia. Saya peguam. Sebagai peguam, kami pegawai mahkamah. Saya percaya memang tugas kita sebagai pengamal undang-undang untuk menegakkan, melindungi dan mempertahankan kedaulatan undang-undang, katanya. Dia juga mengulangi penegasan sebelum ini bahawa ia tiada kena mengena dengan doktrin Islam. Sebaliknya, berkaitan bidang kuasa Dewan Undangan Negeri DUN Kelantan. Saya rasa lepas ini, Dewan Undangan Negeri akan menggubal undang-undang yang lebih. Mereka akan lebih berhati-hati ketika membuat draft perundangan, katanya. Dia juga berharap ia akan mengharmonikan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Sementara itu, mengulas berkaitan bantahan orang ramai terhadap tindakannya, Nick Elin berkata, tidak semua berpendapat sedemikian. Saya balik Kelantan, saya tak ada kena cemuhan pun. Semua menyokong saya, kata Nick Elin. Saudara-saudara sekalian, dengan pengakuan daripada Nick Elin ini, maka kita pun bersyukur kerana semuanya telah berjalan dengan lancar, berjalan dan dipermudahkan. Dan yang paling menarik, kata Nick Elin, bukan semua orang berpendapat sedemikian, iaitu menolak apa yang dibuat oleh Nick Elin. Ada juga yang menerimanya. Bahkan kata beliau, saya balik Kelantan, saya tak ada kena kecaman pun. Semua menyokong saya, katanya.
Rupa-rupanya mungkinkah sebahagiannya itu adalah mainan politik semata-mata? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang paling kita sukai, dan saya yakin Anda juga akan kongsikan kepada ramai orang tentang perkara ini. Sejak akhir-akhir ini, Anwar Ibrahim telah menunjukkan kredibilitinya apabila dengan berani dan berjaya membawa pendakwaan-pendakwaan dan membawa SPRM menjadi lebih bebas, lebih berani, sehingga kan ramai orang yang mula dibawa ke muka pengadilan, terutamanya jerung-jerung besar. Janji Anwar ketika menjadi Perdana Menteri pada awal beliau menjalankan tugas, Anwar Ibrahim pernah mengatakan bahawa beliau berjanji akan memulakan siasatan dan akan membawa jerung-jerung besar terlebih dahulu dan bukan lagi ikan-ikan bilis. Hari ini sekali lagi Anwar Ibrahim bercakap tentang perkara yang hampir sama, iaitu apabila beliau menyatakan curi motosikal di kampung boleh didakwa, takkan orang tua curi berbilion tak boleh. Itu satu penyataan yang pastinya mencungkil pemikiran kita, membawa kepada satu tanggapan yang kita sudah tahu. Anda pasti tahu siapa yang dimaksudkan dan mungkin juga menjadi tanda tanya kepada kita semua. Sekali lagi, apabila Anwar Ibrahim kata curi motosikal di kampung boleh didakwa, takkan orang tua curi berbilion tak boleh. Ada lagi yang mengatakan curi Milo di pasaraya untuk memberi anak kecil minum susu atau minum Milo kerana tidak mampu membeli susu boleh didakwa dan dipenjarakan berbulan. Tapi berbilion, kata Anwar Ibrahim, boleh pula terlepas. Ada lagi yang mencuri uang di tabung mana-mana rumah ibadat, akhirnya didakwa, didenda dan dipenjarakan. Ada orang kata mereka mencuri itu mungkin kerana kesempitan hidup, walaupun hanya RM10, RM15 dicuri juga kerana kesempitan hidup. Tapi kalau yang dah berbilion-bilion yang dicuri, itu mungkin bukan kerana kesempitan hidup, tetapi kerana ketidakpuasan dan juga ketamakan seseorang itu. Jadi Anwar hairan, ramai yang pertahankan golongan mahakaya. Kita pun hairan, siapa golongan yang cuba mempertahankan, siapa kumpulan yang cuba mempertahankan golongan mahakaya ini yang sering menganggap mereka seolah-olah dianiaya sedangkan siasatan masih berjalan. Dan bak kata pepatah Melayu, takkan pokok bergoyang kalau tidak ada angin. Saudara-saudara, Anwar kata curi motosikal di kampung boleh didakwa, takkan orang tua curi berbilion tak boleh. Perdana Menteri kesal apabila ramai yang mempertahankan tindakan kerajaan terhadap golongan mahakaya yang merompak berbilion, merompak kekayaan negara sehingga berbilion ringgit. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sedangkan tindakan sama juga dilakukan kepada golongan bawahan tanpa mengira kedudukan dan pangkat. Tetapi bila ada tindakan terhadap perompak duit negara, ramai yang mengeluh dan tindakan itu kadang-kadang terkena pada golongan yang mahakaya yang telah mengumpul kekayaan berbilion ringgit. Masih ada yang pertahankan ini. Saya rasa aneh kerana orang itu kononnya sudah tua atau kes dah lama, tak kira sama ada berbilion ringgit telah diambil, kata Anwar. Polis, pangkat sarjan, kalau ditangkap ambil RM500 didakwa. Di kampung, kalau curi motosikal didakwa dan dipenjara. Tapi, bila kita ambil tindakan pada golongan perasuah besar negara itu, timbul kenyataan. Mengapa dendam, mengapa zalim, mengapa tak mengira umur? Ini saya aneh, kata Anwar Ibrahim. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda juga merasa aneh
seperti kenyataan Anwar Ibrahim itu, yang mana kalau sarjen ditangkap ambil 500 ringgit, boleh didakwa pula. Memekik di sana sini supaya didakwa. Dalam media sosial menjerit-jerit. Dakwa, 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 dakwa. Orang kampung curi motosikal pula didakwa dan dipenjarakan. Bahkan ada lagi yang mengambil tindakan sendiri, menghentam atau membelasah pencuri itu. Selain daripada itu, apa yang menghairankan Anwar Ibrahim, apabila kita ambil tindakan pada golongan perasuah besar negara itu, banyak pula timbul kenyataan. Mengapa dendam? Mengapa zalim? Mengapa tak mengira umur? Inilah yang saya hairan dan saya aneh, kata Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan bersama penjawat awam negeri Melaka di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keruh di sini hari ini. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusuf serta Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata, beliau mahu memberi satu mesej yang jelas. Walaupun disergah dan disinggung, ia tidak akan menghalangnya untuk bertindak terhadap golongan perasuah. Yang ini kita sokong sebenar-benarnya. Yang ini benar-benar dan betul-betul kita sokong kepada Anwar Ibrahim. Walaupun beliau dihentam, dikecam, diserga, disinggung, macam-macam lah orang panggil beliau dengan gelaran-gelaran tertentu. Tapi bak kata seorang penulis, banyak-banyak gelaran yang Anwar diberi, hanya satu yang Anwar tak pernah diberi, yaitu pencuri. Kebanyakan yang lain ada yang pernah digelar pencuri. Anwar tak pernah dapat gelaran itu. Itulah yang hebat Anwar Ibrahim. Ia tidak akan menghalangnya untuk bertindak terhadap golongan perasuah. Biar kita bagi mesej yang jelas pada negara ini dan pimpinan kini, serta akan datang supaya gunakan kebijaksanaan dan kuasa sebaiknya, kata Anwar Ibrahim. Sebaik saja kamu perasuah, punggah kekayaan negeri untuk kepentingan peribadi dan keluarga, kami, kerajaan, tetap bertindak, tangkap dan dakwa kamu, katanya. Tambah Anwar, beliau percaya dengan peranan Badan Penguatkuasaan termasuklah SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan atau Polis Diraja Malaysia PDRM. Saya bangga dengan ketegasan mereka bertindak profesional terhadap golongan yang telah diketahui merompak kekayaan berpuluh bilion dari negara ini. Kita sekarang mengeluh hutang terkumpul mencecah hampir 1,5 trilion. Mahu belanja sewenang-wenangnya dianggap tidak bertanggung jawab. Mahu cermat takut menjejaskan bidang pendidikan, penduduk miskin, kesihatan dan lain-lain, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.